Assalamualaikum. Belajar apa hari ni? Okey, jadi untuk kali ni kita akan masuk bahagian penulisan, iaitu bahagian A, membina ayat. Okey, jadi jom kita tengok. Okey, jadi dalam kita nak membina ayat, cikgu dah senaraikan 10 perkara yang perlu kita ikut untuk memastikan ayat kita tu dalam keadaan yang betul. Okey, sekarang kita tengok dekat skrin tu. Okey, nombor 1, okey, mula-mula sekali apa-apa pun bila kita dapat soalan, kita mesti baca arahan soalan yang diberikan dengan jelas. Walaupun soalan tu dah 10 kali kamu dah hatam dah, kamu dah tahu dah apa dia nak suruh buat, dia suruh bina ayat kan. Okey, tapi kita masih tetap kena baca arahan soalan bagi faham baru boleh jawab. Okey, kemudian nombor 2, kita kena teliti gambar tu. Okey, sebagai contoh, okey, dalam tu pun cikgu dah masukkan gambar kan. Okey, ni dalam buku kamu gambar. Okey, kamu benda yang kedua kamu kena tengok adalah gambar dalam soalan tu. Okey, kalau contoh macam ni, gambar ni, okey, kamu tengok, okey, aktiviti membersihkan ruang tamu. Okey, kamu pun tengok balik. Okey, macam ni. Okey, orang ni buat yang ni, orang ni dia buat yang ni. Okey, mula kamu macam scan dulu, kamu macam kena pasti dulu apa sebenarnya gambar ni nak menceritakan kepada kamu. Okey, jadi bila kamu dah teliti gambar dengan betul, nombor 3, kamu kena senaraikan aktiviti yang kamu lihat dalam gambar. Dan cikgu bagi tips, kalau dalam peperiksaan ataupun tak periksa sekalipun, okey, kamu boleh ambil color pencil, kamu boleh bulatkan aktiviti yang terdapat dalam gambar tu. Okey, berapa banyak aktiviti yang kamu nak kena cari? Okey, kalau dah kena buat 5 ayat, okey, biasanya kena buat 5 ayat. Jadi seeloknya ada 5 aktiviti. Okey, kamu tengok dekat gambar tu, cikgu dah bulatkan siap-siap. Cikgu bulatkan dengan warna merah. Okey, warna apa pun tak apa, ikut suka kamu. Okey, kamu tengok. Okey, yang pertama gambar ada orang cuci tikar. Lepas tu ada yang cuci kipas, ada yang sapu sampah, ada yang menggubah bunga dan sebagainya. Jadi kamu bulatkan aktiviti tu, bulatkan besar-besar pun tak apa, bagi jelas. Okey, kemudian yang keempat, okey, kamu kena berikan nama ataupun kata ganti diri kita kepada watak-watak yang kamu lihat. Okey, misalnya cikgu bagi kat sini, okey, kamu tengok ikon tu. Okey, ikon cikgu bagi gambar perempuan. Maksudnya dia mestilah ibu ataupun emak. Yang paling sesuai digunakan dalam ayat ibu atau emak. Kalau mama, mami tak sesuai sangat. Jadi kamu pakai ibu ataupun emak. Okey, kemudian gambar lelaki tu kan, ada ikon lelaki tu. Okey, kita cakap ayah ataupun bapa. Okey, seterusnya, okey, kalau kamu tengok dalam gambar tu macam muda je watak tu. Okey, jadi boleh jadilah dia kakak ataupun kamu namakan dia. Contohnya cikgu letak situ Husna. Contoh. Okey, kemudian kamu tengok pula ikon seterusnya. Okey, sekiranya kamu lihat dalam gambar tu ada watak lelaki yang tak tua sangat, tak muda sangat. Okey, jadi mestilah dia abang ataupun kamu namakan watak tu. Abang tu biasanya nama apa? Hasif. Tak kisah nama apa pun tak apa. Okey, kemudian sekiranya dalam gambar tu ada juga watak budak yang lagi kecil daripada yang kita tengok tadi tu. Okey, jadi mestilah kita namakan dia adik ataupun kita namakan dia watak tu sebagai nama apa-apa pun boleh. Okey, seterusnya. Okey, nombor 5. Okey, setiap ayat mesti mempunyai subjek dan predikat. Okey, contoh kamu tengok situ. Okey, kamu mesti dah pernah belajar kan subjek dan predikat dulu masa darjah 3. Mungkin kamu tak ingat ataupun ada yang ingat. Okey, tengok situ contoh ayat. Petani itu membajak sawahnya setiap hari. Okey, kalau kamu lihat kat situ, cikgu hitamkan, cikgu tebalkan perkataan petani itu. Kemudian cikgu gariskan membajak sawahnya setiap hari. Okey, subjek adalah orang yang melakukan sesuatu benda ataupun dia melakukan sesuatu pekerjaan tu. Okey, manakala predikat adalah
perkara yang dilakukan oleh orang itu. Jadi subjek adalah orang, petani itu. Okey, subjek tu benda yang kita nak fokuskan. Siapa, kan? Okey. Manakala predikat tu apa yang dibuat, apa yang dilakukan oleh orang itu. Okey, jadi subjek tu mestilah petani. Petani itu apa yang dibuat? Dia membajak sawahnya setiap hari. Jadi kalau kita nak buat ayat, kita bolehlah buat ayat. Contohnya, ayah membersihkan kipas siling menggunakan kain yang basah. Macam tu lebih kurang. Ataupun ibu menggubah bunga dalam sebuah pasu. Macam tu. Untuk kelihatan kemas ataupun macam itulah dan sebagainya. Okey. Okey, yang seterusnya, nombor 6. Okey, gunakan ayat majmuk. Ingat lagi tak? Apa itu ayat majmuk? Okey, ayat majmuk dia berlawanan dengan ayat tunggal. Okey, kita tengok situ. Okey, ayat majmuk ialah ayat yang mengandungi 2 atau lebih ayat. Ayat tunggal yang disambungkan oleh kata hubung seperti dan, atau, kecuali, tetapi, sambil dan lain-lain. Okey, maksudnya kat sini ayat majmuk ni adalah gabungan ataupun dalam satu ayat majmuk akan ada beberapa ayat tunggal. Faham tak maksudnya? Okey, contohnya cuba bagi contoh senang. Okey, ayat tunggalnya Ali makan nasi. Satu ayat kan, Ali makan nasi. Satu tu je. Okey, satu lagi, Ali makan ayam goreng. Satu juga. Okey, jadi itu ayat tunggal. Ali makan nasi, satu ayat tunggal. Ali makan ayam goreng, satu ayat tunggal. Okey, bila kita nak jadikan ayat majmuk, kita gabungkan, kita tambahkan kata hubung, iaitu dan. Jadi Ali makan nasi dan ayam goreng. Jadi kita tak payah cakap dah Ali makan nasi dan Ali makan ayam goreng. Tak, kita tak buat macam tu. Kita cakap Ali makan nasi dan ayam goreng. Jadi Ali makan nasi dan ayam goreng tu adalah ayat majmuk. Faham tak? Okey, contoh kita tengok kat situ. Cuba bagi juga contoh. Okey, Razak mengambil sebuah buku cerita. Ayat tunggal. Okey, ayat tunggal yang seterusnya, Razak membaca buku itu. Okey, bila kita gabungkan jadi ayat majmuk, dia bunyilah macam ni. Razak mengambil sebuah buku cerita lalu membaca buku itu. Dia macam gabungan. Dan di tengah-tengah ayat tu mestilah kita letakkan kata hubung. Kata hubung yang bersesuaian. Okey, untuk nombor 7, okey, setiap ayat hendaklah dinomborkan. Tidak boleh dalam bentuk perenggan. Okey, kamu tengok dekat situ gambar cikgu letak situ. Okey, kalau kamu tengok ada 5 ayat. Kita tulis nombor 1 titik apa dia, nombor 2 titik apa ayat tu. Okey, sampailah 5. Jadi kita kena nomborkan. Tak boleh buatlah bentuk perenggan macam karangan tu, tak boleh. Kita kena nomborkan. Okey, untuk seterusnya, nombor 8, jangan guna penanda wacana. Okey, penanda wacana tu macam mana? Okey, tengok contoh tu. Okey, antaranya, selain itu, di samping itu, seterusnya, tambahan lagi, tambahan pula, oleh yang demikian, kerana, akhir sekali, itu semua penanda wacana. Okey, kita tak boleh guna penanda wacana. Sebab apa? Penanda wacana ni hanya digunakan untuk membuat karangan. Penanda wacana ni fungsi dia untuk kita nak sambungkan ayat, tetapi hanya untuk karangan. Okey, contoh. Okey, cikgu bagi contoh. Contohlah kamu dah tulis ayat yang pertama. Okey, ayah membersihkan kipas siling dengan menggunakan selai kain. Okey, bila nombor 2 tu kamu pergi tambah, selain itu ibu mengubah bunga pada sebuah pasu besar. Tak boleh. Kamu tak boleh letak langsung sebarang penanda wacana dalam ayat. Okey, bila kamu nak menulis ayat, kamu terus tulis saja apa ayat tu. Ayah membersihkan kipas, ibu mengubah bunga pada sebuah pasu. Macam tu, terus masuk ayat. Tak payah letak penanda wacana. Okey, nombor 9. Okey, macam biasalah, tulis dengan jelas, kemas, bersih, tulisan yang mudah difahami. Nanti takut cikgu nak tanda tak faham, kamu sendiri pun tak faham tulisan kamu. Okey, nombor 10. Okey, sebelum kamu nak hantar kertas soalan kamu ataupun sebelum kamu nak habiskan
semua kerja kamu, okey, kamu kenalah semak dulu ejaan, tanda baca, imbuhan dan struktur ayat. Okey, benda yang paling kamu kena cegah sekali ialah salah ejaan kamu. Okey, sebab benda tu lah yang paling leceh sekali lah. Kalau kamu buat salah yang tu, boleh dipotong markah. Jadi sayanglah, rugi kan. Okey, contoh, cikgu bagi contoh sajalah. Okey, sekolah eja macam tu tapi kamu salah pula pergi bersekoyah, kamu bawa Y pula. Okey, dah salah kat situ. Benda tu senang saja tapi kamu buat salah. Jadi kita elakkan. Okey, ataupun contoh seterusnya, okey, bawa. Okey, ejaan yang betulnya bawa lah. Tapi kamu silap pula, kamu pergi tambah K, kamu tulis bawa. Sebab dah terbiasa bercakap sehari-harian, bawa. Jadi kamu termasukkan bahasa harian kamu dalam ayat. Tak boleh. Bahasa bakunya bawa. Okey. Kemudian derhaka. Contoh derhaka. Derhaka adalah ejaan yang betul. Kamu salah pula pergi tulis durhaka. Mungkin dah semalam ada tengok cerita Piramli ke kan, cerita-cerita lama. Jadi mungkin Piramli ada sebut durhaka. Durhaka kamu pun pergi tulis juga durhaka. Jadi tak boleh lah. Kamu kena elakkan benda-benda macam tu. Okey, seterusnya masih lagi nombor 10, iaitu dari segi tanda baca dan imbuhan. Okey, untuk tanda baca, okey, kita ada 6, iaitu noktah. Noktah tu titik. Okey, kemudian koma, tanda soal, tanda seru, sempang dan huruf besar. Okey, kita mulakan dengan noktah. Okey, noktah tu kamu letak bila kamu nak menghabiskan ayat kamu. Kamu tulis saya makan nasi, titik. Maksudnya dah habis, sampai situ je ayat kamu. Okey, kalau untuk koma, contoh ayatnya, okey, saya pergi ke kedai membeli gula, koma, garam, koma, bawang, koma, keropok dan sebagainya macam tu. Okey, jadi koma ni dia berfungsi untuk kita nak letak, sekiranya kita nak senaraikan perkara tu lebih daripada satu. Contohnya macam gula, garam tadi. Okey, apa yang terjadi kalau kamu tak letak koma? Okey, kita akan baca macam ni. Saya pergi ke kedai membeli gula, garam, bawang, keropok, macam tu. Dia macam laju sangat kan. Tak ada orang panggil berhenti seketika tu. Jadi koma tu fungsi dia untuk kita ni lah, kita baca satu per satu. Okey. Kemudian tanda soal. Tanda soal ni apabila kamu membuat ayat soal lah kan. Siapakah nama kamu? Nama kamu siapa? Jadi kita letakkan tanda soal. Okey, kemudian tanda seru. Tanda seru ni pun kita dah belajar dah tahun lepas. Contohnya amboi, merahnya baju kamu. Contoh. Jadi amboi, koma, merahnya baju kamu. Belakang tu baru kita letak tanda seru. Okey, kemudian sempang. Sempang ni selalunya kita jaranglah guna dalam ayat. Ayat-ayat yang kita takkan guna dalam ayat. Kita tengok keadaan juga masa bila kita nak guna sempang. Okey. Kemudian huruf besar. Okey, huruf besar ni macam biasalah bila kamu nak memulakan ayat, perkataan pertama dalam ayat tu kamu kena mulakan dengan huruf besar. Contohnya, ayah membersihkan kipas. Okey, jadi ayah huruf A tu mestilah dibesarkan. Okey, kemudian imbuhan. Okey, kalau tengok dekat situ ada 4 jenis imbuhan, iaitu awalan, sisipan, akhiran, apitan. Okey, contohlah. Okey, cikgu ringkaskan. Imbuhan ni kamu tak boleh tersalah imbuhan. Contohnya, okey, contohnya saya dibaca buku. Okey, satu lagi ayat, saya membaca buku. Mana satu yang betul? Saya dibaca buku ataupun saya membaca buku? Mestilah saya membaca buku. Saya membaca buku. Maksudnya, okey, saya membaca buku. Okey, tetapi kalau saya dibaca buku, maksudnya buku ni yang baca kita. Ada ke buku yang baca kita? Tak ada kan? Okay, jadi dalam imbuhan ni sangatlah penting. Kamu tak boleh tersalah langsung imbuhan. Nanti dia akan berubah makna. Sepatutnya manusia yang baca buku, tapi kalau dah salah, buku pula yang baca kita. Macam tu. Jadi elakkan perkara-perkara macam tu. Okey, untuk yang terakhir, cikgu bagi kamu formula mudah. Okey, yang pertama, formula kamu ingat skop. SKOP, skop. Okay, yang kedua, SKTT.
Okey, kita tengok dulu apa benda skop, apa benda SKTT. Okey, untuk skop kita tengok, okey, S tu yang membawa maksud siapa. K kata kerja, buat apa. Okey, O untuk objek, P untuk perluasan. Okey, contohnya bila kamu nak buat ayat, kamu dah buntu macam mana aku nak buat ayat ni. Okey, jadi kamu pun pakai formula tu. Okey, siapa. Okey, contohnya kalau kita tengok contoh dalam buku kamu, muka surat 2. Okey, kamu tengok situ. Okey, adik menyusun majalah pada sebuah meja kecil di ruang tamu supaya kemas. Jadi, siapa tu adalah adik. Kata kerjanya menyusun majalah. Objek majalah. Okey, perluasan pula pada sebuah meja kecil di ruang tamu supaya lebih kemas. Perluasan tu maksudnya macam kamu menerangkan seterusnya. Okey, faham tak? Okey, kalau tak faham ataupun kurang jelas, okey, nanti kita akan, cikgu akan terangkan lebih dalam Google Meet. Okey, kemudian kamu tengok formula yang kedua, SKTT pun sama lebih kurang je macam skop tu. Cuma lain sikit. Okey, contohnya, okey, S tu siapa? Okey, K tu kata kerja lah, buat apa. Okey, T tu tempat. T satu lagi tujuan. Mungkin kamu boleh bagi contoh. Okay, kita mulakan dengan siapa lah kan? Watak. Okey, kakak kakak menyusun buku-buku di rak buku untuk memberikan suasana yang kemas. Jadi kakak siapa? Menyusun kata kerja. Menyusun buku tu kata kerja. Tempat dekat mana? Dekat rak buku. Tujuannya untuk apa? Untuk kelihatan lebih kemas. Macam tu je kamu buat ayat. Kiranya ayat kamu akan ada 4 perkara ni. Jadi lengkaplah satu ayat yang sempurna. Senang saja. Okey, jadi kesimpulannya, kalau kamu nak faham soalan ni, okey, soalan membina ayat ni, bila kamu tengok gambar, okey, kan kamu dah tengok kan gambar ni. Okay, jadi bila kamu tengok gambar tu, kamu fahami gambar tu, apa yang gambar tu sedang menceritakan kepada kamu. Dan kamu pula, bila kamu dah faham, kamu ceritakan balik gambar tu dalam sebuah ayat. Itu saja. Okay, kiranya kamu letaklah otak kamu, okay, macam mana aku nak menceritakan gambar ni dalam ayat. Jadi kamu tengoklah, okay, ada objek, ada orang, watak. Watak tu siapa, dia buat apa, dekat mana, untuk apa. Jadi kamu cerita saja balik dalam satu ayat. Lepas tu kamu tengok pula watak yang lain, apa yang dia buat, apa tujuan dia buat. Jadi kamu tulis dalam satu ayat. Maka siaplah 5 ayat kamu. Senang kan? Okey, jadi itu saja untuk video kita tentang membina ayat. Okey, sekiranya kamu ada apa-apa sebarang pertanyaan ataupun soalan, kamu boleh WhatsApp cikgu secara personal. Okey, jadi kita akan berjumpa dalam Google Meet pada hari Ahad nanti. Waktu cikgu akan bagi tahu kemudian. Okey, untuk yang tak dapat nak menyertai Google Meet, tak apa, jangan sedih-sedih. Kamu boleh tengok je balik video cikgu ni. Buka lah 10 kali sampailah kamu faham. Kalau 2 kali dah faham, okey lah. Okey, jadi itu saja. Assalamualaikum.